Kita kat mana itu? Sini ke? Kat teori, Ustaz. Kat teori. Belum Sini Ya, Ustaz. Okey. Sorry tadi saya ada jangan tadi. Jadi teori ini a conceptual tool for understanding certain specific phenomena. Jadi teori ini maknanya dia peralatan konseptual, satu peralatan konseptual untuk memahami fenomena-fenomena khusus tertentu lah. Kejadian-kejadian tertentu. Dia ada dia panggil dia ada hubungan antara pemboleh ubah ataupun faktor-faktor yang menerangkan sesuatu kejadian ataupun fenomena tertentu. So dalam setiap kejadian yang kita hadapi ataupun isu-isu ataupun fenomena yang terjadi ini, dia ada teori dia. Dia ada teori dia yang menerangkan urutan kejadian sebegitu. Sebab musabab kejadian itu. Dia ada teori dia. Sebab itulah apabila kita hendak menerangkan, nak menghuraikan sesuatu kejadian itu mestilah sebaiknya berlandaskan teori. Apa teori kata tentang kejadian-kejadian tersebut. Dia panggil levels of thinking in theory. Theoretical level, theoretical construct. Maksudnya high as self-esteem. Penghargaan kendiri yang tinggi. Pergi kepada social responsibility, tanggungjawab sosial. Itu theoretical level lah. Orang yang mempunyai penghargaan kendiri yang tinggi, dia rasa dia bahagia, dia selamat, dia selesa, dia boleh melakukan sesuatu, dia pandai, dia berkebolehan dan sebagainya, membawa kepada tanggungjawab sosial, kepada social responsibility. Responsibility, social responsibility dia high, tinggilah. Kemudian peringkat observable level, peringkat pemerhatian iaitu operational definition, definisi operasi. Maksudnya di sini dia menerangkan perjalanan ataupun operasi yang berlaku pada peringkat-peringkat tertentu, dia ada definisi dia. Peringkat pemerhatian tadi. Liking oneself, suka, dia minat ataupun dia sayang diri dia sendiri, dia menyukai diri dia sendiri kan. Orang. Talking about one's successes. Successes. Dia bercakap tentang kejayaan seseorang, dressing nicely, pakai cantik, proper, bagus, baik, smiling, high score on self-esteem test. Dia punya ujian penghargaan kendiri yang tinggi. Dari segi skor, dia dapat skor yang tinggi pada ujian penghargaan kendiri tadi. Dari segi social responsibility, kita boleh tengok peringkat kita tahap kita boleh perhatikan. Obeying the law, dia patuh kepada undang-undang. Kalau dia sayang diri dia sendiri, dia akan patuh kepada undang-undang. Joining political group, sebab apa? Dia ada motivasi dan juga dia ada idola masing-masing. Maka dia join politik. Kemudian recycling, berbasikal, high score on social responsibility skill. Jadi dia memperolehi skor yang tinggi pada skala tanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial. Kemudian theoretical construct. Kita tengok frustration, aggression,
keagresifan, kekecewaan, kan. Theoretical proposition, frustration leads to aggression. Jadi kita nak propose kan, okay? Kita nak bawa dia ada dua pun boleh ubah. Satu yang pertama frustration, kekecewaan, dan aggression, keganasan, kegasangan, kan. Jadi peringkat theoretical proposition ini dia meletakkan frustration itu membawa kepada keagresifan. So frustration leads to aggression. Dia membawa kepada keagresifan. So di sini mungkin, di sini mungkin kalau kita melihat dalam kelompok tertentu ataupun kejadian-kejadian dalam kelompok individu tertentu, kelompok masyarakat tertentu, kita tengok kejadian-kejadian dalam bentuk aggression, keagresifan. Contohnya agresif dalam masyarakat itu dia bergaduh, dia sama sendiri dan sebagainya, dia pukul orang dan sebagainya. Apabila kita cari teori tentang itu, tentang fenomena yang berlaku, kemungkinan dia berlaku disebabkan oleh frustration. Contohnya orang dah tak sabar dengan kejadian-kejadian yang tidak dicakna, yang tidak diambil perhatian oleh individu ataupun kumpulan yang bertanggungjawab. Jadi lama kelamaan mereka akan frust, kecewa. Jadi hasil daripada kekecewaan itulah mereka melakukan keganasan, keagresifan dan sebagainya. So nampak dia punya teori dia. And then frustration, kalau tengok aggression, frustration, losing 75 cents in a soda machine, maknanya dia masuk, kalau kita tengok dekat vending machine tu kan, vending machine tu yang jual air tu kan, dalam freeze tu, box tu, nak beli air apa, air soya, air coke, air apa kan, masuk duit, jadi dia masuk tak keluar air kan. So losing 75 cents in a soda machine, dalam mesin soda. Sebab ini slide US punya, daripada buku US, orang US ni suka minum soda. Sebab tu dia buat contoh-contoh ni yang banyak kepada gaya US. Falling, failing an exam, gagal peperiksaan. Itu frustration. Losing one's job, kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan. Mana tadi? Kemudian aggression. Aggression, kicking the soda machine. Hasil daripada kekecewaan tadi, frust tadi, dia menendang mesin soda tadi. Masuk duit, tekan tak keluar air, frust, kemudian tendang. Kemudian rating the instructor says poor. Sebab apa? Failing an exam. Kemudian dia rate dalam penilaian pengajaran tu di akhir semester tu kan. Dia pun tulis. Pensyarah ataupun instruktor ni tak pandai mengajar. Mengajar orang tak faham dan sebagainya, bla 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 bla. So akibat daripada tu dia rating dari instruktor saya, teruklah. Pengajar ni adalah seorang yang teruk. Kemudian beating one's spouse. Apabila dia kadang-kadang hilang pekerjaan dan sebagainya, maka berlakulah proses ataupun kejadian-kejadian pasangan masing-masing lah. Contohnya, dah lah hilang kerja, pasangan pula banyak songeng, berlebih-lebih, tidak support dan sebagainya. Cakap itulah, cakap ini, maka berlakulah pergaduhan, pukul antara satu sama lain. So boleh nampak dia punya
kronologi ataupun sebab musabab. Sesuatu fenomena itu berlaku yang diterangkan secara teori. Faham tak? Faham, Ustaz. So, ini yang simple lah, direct. Direct. Daripada satu pemboleh ubah kepada pemboleh ubah yang lain. Jadi daripada itu, kita cadangkan hipotesis. Subjects who lose 25 cents in a soda machine which is reached by the experimenter will keep the soda machine more often than control group which does not lose money. Jadi dalam kajian experimental study, dia menunjukkan bahawa orang yang kehilangan duit sebanyak 75 sen dalam soda machine itu, kalau kita RM2 lah kan, dekat Malaysia kan, RM2. Betul lah, kita air, satu tin air tu RM2 kan. Kat US 75 sen lah. Sebab kalau convert kat Malaysia jadi RM2 lebih. Okey, jadi kumpulan eksperimen itu lebih ramai yang menendang. Yang menendang soda machine itu berbanding kumpulan kawalan lah. Student who are told that they have failed an exam will rate their instructor lower than student who are told they have passed the exam. Jadi pelajar yang diberitahu bahawa dia gagal dalam peperiksaan, dia akan menilai instruktur dia tu lebih teruk berbanding dengan student yang diberitahu yang dia lulus exam. Dia ada kesan dia. Maknanya di sini, kalau kita tengok, when unemployment rises, the number of reporters post beating will increase. Apabila orang yang tidak bekerja ini meningkat, yang tak ada pekerjaan ini meningkat, bilangan laporan memukul pasangan ini akan meningkat. So ini kalau kita tengok, semua 1, 2, 3 ini adalah hasil daripada frustration. Frustrate. Kecewaan. So ada kriteria of a good theory. Ada beberapa kriteria teori-teori yang bagus. Verifiability, comprehensiveness, applied value, parsimony and heuristic value. Verifiability, maksudnya it can predict correctly or incorrectly. Dia boleh meramal dengan betul ataupun secara salah. Itu panggil verifiability.
keboleh dia nak kenal pasti kan, keboleh kenal pastian. Okay, verifiability, it can predict correctly or incorrectly. Jadi confirmation or disconfirmation lah. Comprehensiveness, okay, it applies to a variety of phenomena. Okay, dia boleh guna pakai terhadap pelbagai, okay, terhadap pelbagai dan juga atau pelbagai fenomena lah, boleh diguna pakai pada pelbagai fenomena. Ini ciri-ciri kriteria good theory. Okay. Kemudian applied value. Okay. It helps improve life. Okay. Dia membantu meningkatkan, okay, kehidupan. Okay. Meningkatkan kehidupan. Okay. Maksudnya dia boleh membaik pulih ataupun dia baiki kehidupan seseorang lah dan sebagainya. Applied research. Okay. Dia boleh guna dalam kajian applied research ataupun kajian panggil kajian gunaan, penyelidikan gunaan, okay, dan juga basic research, itu kajian dasar ataupun kajian asas. Parsimony and heuristic value, okay, a small number of construct to explain phenomena. Okay, maknanya sedikit bilangan construct, okay, untuk menerangkan fenomena tadi, okay, sesuatu fenomena kan, construct ataupun variable, okay, dan sebagainya. Contoh tadi hasil daripada kekecewaan, berlakulah beberapa fenomena. Okay, fenomena pukul pasangan, fenomena tendan soda mesin, okay, fenomena rating the lecturer or instructor as poor dan sebagainya kan. So boleh faham tak ciri-ciri teori tadi? Criteria of a good theory. Boleh Ustaz. Ya. Boleh Ustaz. So kalau kita tengok relationship between theory and research. Okay. Kenapa dia timbal bala? Okay. Reciprocate. Okay. Relationship. Okay. Kan saling membantu. Kan. Okay. Untuk buat research, kita berlandaskan teori supaya kajian kita itu, andaian kita, hipotesis kita nanti lebih tepat. Okay. Dan dapatan kajian yang dijangka itu kebarangkalian besar menjurus kepada apa yang kita andaikan. Okay. So kita berlandaskan kepada teori dalam menilai ataupun membuat keputusan untuk membuat kajian, satu-satu kajian terhadap satu-satu fenomena yang berlaku. Okay. So kita cari teori yang berkaitan. Okay. So satu kajian yang berlandaskan teori itu lebih tepat, lebih kemas, okay, lebih accurate daripada kajian yang tidak berlandaskan teori. Baik. Dan kajian-kajian yang banyak, okay, tentang penemuan-penemuan baru boleh menghasilkan teori baru pula. Sebab tu dia ada timbal balas. Nampak? Okay. Hubungan antara teori dengan research. Kan? Sebab apa dia kata macam tu? Sebab dia akan jumpa satu urutan ataupun faktor-faktor penyebab baru ke atas satu-satu kejadian secara konsisten, okay, merentasi masa dan juga geografi. Kejadian-kejadian berlaku mengikut urutan tertentu, okay, sebab musababnya adalah sebegitu. Jadinya boleh dibuktikan dengan kajian-kajian yang banyak, maka dia mencapai tahap teori. Okay, asalnya keputusan yang dibuat ataupun hasil kajian yang ditemui itu, okay, konsisten, okay, dengan kajian-kajian yang banyak yang lain, maka dia boleh mencapai satu tahap teori baru, okay, penemuan baru ataupun teori baru. Sebab itulah dalam penyelidikan dia ada penemuan-penemuan baru. Kalau sekali saja penemuan sebegitu tidak sampai kepada tahap teori baru. Okay. So masih lagi hubungan antara teori dan penyelidikan. Okay. Implicit theories. Ideas about personality that are held by ordinary people based on a formal theory. Sebagai implicit theories. Okay. Teori-teori secara implisit, secara tersembunyi, dan secara dalaman.
iaitu sebarang idea-idea tentang personality yang dibawa oleh siapa? Yang dipegang oleh orang biasa that are held by ordinary people. Bukan berasaskan pada teori yang formal. Contoh, kita tengok contoh. Assuming that attractive people are warm and trustworthy. Mengandaikan bahawa orang yang menarik, seseorang yang menarik adalah ramah dan juga boleh dipercayai. Itu andaian. Andaian. Assuming that HIV positive people look different from HIV negative people. Andaian mengatakan bahawa orang yang HIV positif ini kelihatan berbeza dengan orang yang HIV negatif. Itu contoh. Ini sebenarnya bukan berasaskan teori yang formal. Tak ada teori pun mengatakan orang yang menarik itu, orang yang menarik, tak kira lah yang menarik dari sudut penampilan, personality dia, paras dia, percakapan dia, dan sebagainya. Boleh? Kaedah dalam kajian personality. Kalau kita tengok dia ada personality measurement. Dia ada reliability, validity, measurement, techniques. Saya rasa dah cerita dah dalam subjek-subjek pengantar psikologi ni kan? Betul tak? Betul. Pengukuran personality dia ada kebolehpercayaan, reliability, validity, kesahan ataupun kesahihan, kemudian measurement teknik pengukuran. Kan? Tak apa, kita pergi sekali lalu je. Apa dia reliability, kebolehpercayaan? Repeatability, kebolehulangan, repeatability as when a measurement is repeated at another time or by another observer with similar results. Apabila seseorang satu-satu pengukuran itu diulangi pada masa yang berlainan oleh penyelidik yang berlainan dengan hasil yang sama. Jadi pengukuran yang dibuat oleh A pada hari ini, pengukuran yang sama dibuat oleh A pada hari ini, dan pada besoknya pengukuran yang sama dibuat oleh B pada besok hari di tempat yang lain. Maknanya masa yang berbeza, tempat yang berbeza. Kemudian C pula membuat minggu depan pengukuran yang sama di tempat yang berbeza pada masa yang berbeza, tetapi dia menghasilkan result yang sama, hasil yang sama, dapatan yang sama. Itu yang dipanggil reliability, kebolehpercayaan. Maknanya hari ini di sini dia result dia tekan 20. Besok di tempat lain yang dilakukan oleh orang lain result dia 20. Minggu depan pun result dia 20 dan sebagainya. Kalau itu yang diperolehi, maka instrumen itu dikatakan mempunyai reliability yang tinggi, kebolehpercayaan yang tinggi. Example, a correlation between the assessment of extraversion once and a month later shows good agreement. Jadi dia nak tengok hubungan ataupun berkaitan antara penilaian extraversion, personality lah, dia segi extraversion seseorang itu, sekali dia buat hari ni dan juga sebulan kemudian dia menunjukkan good agreement, persamaan yang baik lah dari segi result dia, good agreement. Kemudian two raters assess a person's behavior similar with similar results. Jadi dua orang penyelidik ataupun pembantu penyelidik dia menilai tingkah laku seseorang itu
berasaskan garis panduan ataupun metod yang sama, okey, cumanya mungkin masa yang berbeza, hasilnya adalah sama. Okay. A menilai tingkah laku seseorang, hasil dia macam ni. B menilai tingkah laku orang yang sama, hasil dia macam ni. Okay, maknanya result yang sama. Maka reliable lah. Jadi nak tengok okay, ujian reliability ni, okay, dia ada kaedah dia. Okay. Test, retest, reliability. Jadi maknanya dia test yang berulangan. Macam saya cerita sebelum ni lah. Okay, yang berulangan. Kemudian alternate forms reliability. Okay, dalam bentuk form kebolehpercayaan. Okay, alternate dia okay, dia selang okay, selang ganti. Okay. Kemudian split half reliability. Okay. Kebolehpercayaan pemisahan separa. Pemisahan separa maksudnya satu instrumen itu diambil sebahagian, dia test, kemudian sebahagian lagi dia test kemudian. Kan? Nak tengok sama atau tidak. Dia panggil split half reliability. Kan? Kemudian validity. Apa makna validity? Tadi reliability, validity iaitu kesahan ataupun kebolehpercayaan. Okay? Desirable characteristics of a test. Okay? Iaitu ciri-ciri. Okay? Ujian yang digemari, apa dia? Indicating that it actually does measure what it is intend to measure. Okay? Dia menunjukkan bahawa sebenarnya dia mengukur apa yang sepatutnya yang dia hendak mengukur. Okay? Dia mengukur apa yang sepatutnya yang dia nak ukur. Contohnya, kalau saya ambil termometer, okay, saya letak di dalam air panas. Okay? Termometer itu akan menunjukkan bacaan, okay, 80 darjah Celsius ataupun 100 darjah Celsius. Bermakna, okay, kita letak termometer itu kemudian di dalam air lain, okay, air panas yang lain, okay, dia menunjukkan suhu yang tinggi lah. Okay. Ini bermakna termometer itu adalah valid, okay, ataupun dia mempunyai validity yang tinggi. Sebab dia mengukur apa yang sepatutnya diukur. Termometer adalah untuk mengukur penyukat suhu. Kalaulah kita letak termometer dalam ceret yang panas, tiba-tiba termometer itu menunjukkan bacaan, termometer elektronik lah katakan, dia tulis 2 kilogram. Salah lah, tak sah lah. Sebab termometer untuk mengukur suhu, menyukat suhu, bukan untuk mengukur berat. Dalam unit kilogram. Boleh faham tak? Boleh. Boleh Ustaz. Okay, jadi tak sah lah, tidak valid. Okay. Jadi contoh, a trade-off, extraversion, a fixation from childhood conflict dan sebagainya lah. Okay. Ini kalau awak belajar teori psychoanalysis, awak boleh faham lah. Okay. Trait ataupun sifat-sifat extraversion macam mana, okay, fixation ataupun lekatan yang berlaku semasa konflik zaman kanak-kanak. Okay. Macam mana? Okay, dia berlaku fixation. Contohnya pada masa mana? Pada masa peringkat oral, anaphalic ataupun sebagainya kan. Measurement techniques, okay, direct self-report measures. Okay. Contohnya, how important is achievement to you? Okay. Sejauh mana pentingnya pencapaian itu terhadap diri anda. Kan? On a 10-point scale, 1 hingga 10 skala. So kita rate lah. Kan? Ini teknik-teknik pengukuran dipanggil direct self-report measures. Okay. Pengukuran laporan kenduri langsung. Kan? So indirect method, okay, open-ended question. Okay. Question, open-ended question. Soalan terbuka dan tertutup. Contoh, what would you look for in an ideal job? Okay. Awak nak tengok apa? Mana
nak cari apa? Dalam satu-satu pekerjaan yang ideal, kan? Nak cari kerja apa? Kan? Kemudian projective test. Projective test ni contohnya dia melibatkan satu peralatan ataupun satu gambaran macam-macam lah dalam bentuk kertas, dalam bentuk gambar yang dipaparkan dalam bentuk kertas kosong dan sebagainya. Jadi orang itu membuat penafsiran terhadap bahan yang diberi itu. Apa yang dia sebut, apa yang dia nampak, apa yang dia rasakan mengenai apa yang ditunjuk, yang dipaparkan kepada dia. Itu panggil projective test. In blocks. In blocks. Contohnya Rorschach in block test. Kan? Kemudian behavioral measures. Orang tinggal laku. How often does the person choose to spend time alone instead of with other people? Kan? Sejauh mana kekerapan seseorang itu memilih untuk menghabiskan masa bersendirian berbanding bersama orang lain. Kan? Itu behavioral measures. Kan? How often does the student turn in assignments late? Sejauh mana kekerapan pelajar menghantar tugasan lewat. Ini sangat berkait lah. Sangat berkait. Soalan yang sangat berkaitan. Jo ada tak? Jo? Ya Ustaz, ada Ustaz. Jo jawab soalan ni Jo. Pesan lewat hantar Ustaz. How often does the student turn in assignments late? Jo. Tak semua Ustaz. Sam-sam. Tak semua. Tapi selalu Tak lambat. semua. Ya. Selalunya lambat hantar. Okey lah. Tahu-tahulah masing-masing tahu diri sendiri. Allah. So method in personality research. Correlational research. Kajian hubung kait. Kan? So research method that examines the relationship among measures. Iaitu kaedah penyelidikan yang mengukur ataupun menilai hubungan antara pengukuran itu sendiri. Dia panggil correlational research. Contoh, research that correlates intelligence measures with career success. Contoh di sini. Iaitu kajian dia mengaitkan, dia menghubungkan pengukuran kecerdasan dengan kejayaan kerjaya seseorang. Maknanya hubungan antara kecerdasan kecerdasan seseorang dengan kejayaan kerjaya dia, dalam kerjaya dia. Contoh kalau kita katakan orang yang berjaya dalam kerjaya ini mempunyai kecerdasan yang tinggi, contoh. Kan? Orang yang mempunyai kecerdasan yang rendah, intelligence ini dia banyak, bukan IQ saja. Bukan IQ semata-mata, tetapi dia ada multiple intelligence yang boleh diukur pada setiap individu. Kalau orang tinggi saja IQ mungkin dia tak pandai juga benda lain. Contoh. So research that correlates maladjustment with childhood abuse. Iaitu kajian yang menghubung kaitkan antara ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan penderaan yang berlaku di zaman kanak-kanak. Correlate maladjustment with childhood abuse. Apa kaitan antara ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan pengalaman pengalaman penderaan ataupun abuse semasa zaman kanak-kanak. Adakah kanak-kanak yang mengalami penderaan mengalami
penderaan, pengabaian dan sebagainya di zaman kanak-kanak ini, boleh dia besar, dia tidak dapat menyesuaikan diri dia dengan persekitaran dan sebagainya. Okey? Itu dia panggil correlational research ataupun correlational study. Boleh faham? Boleh. InsyaAllah. Okey, masih lagi methods in personality research. Kan? Tadi correlational research ataupun study, ini experimental research. Kan? So research strategy that manipulates a cause to determine its effect. Kan? Jadi kajian, strategi kajian yang memanipulasi satu penyebab dalam menentukan kesannya terhadap pemboleh ubah lain. Dia manipulate penyebab. Itu kalau yang manipulasi penyebab, faktor-faktor atau yang kita katakan faktor, pemboleh ubah faktor dan sebagainya itu, kalau dia ada manipulasi benda ni, maka dia tergolong dalam experimental research. Contoh, manipulating exposure to the television violence to determine effects on aggressive behavior. Kalau tadi kajian correlational study, ini kajian nak menentukan sebab musabab. Kena faham tu. Tadi correlational study tu nampak seolah-olah dia sebab musabab juga, tapi sebenarnya bukan sebab musabab. Itu adalah prior kepada sebab musabab. Kita kena test dia lagi untuk menentukan betul-betul pemboleh ubah yang awal, pemboleh ubah bebas itu menyebabkan pemboleh ubah perubahan kepada pemboleh ubah terikat ataupun bersandar. So dalam itu kita kena buat eksperimen. Kita kena buat eksperimen nak test dia biar betul-betul dia adalah the only factors that affect the dependent variable in the study, right? So manipulating exposure to the television violence to determine effect on aggressive behavior, right? So dia memanipulasi pendedahan terhadap siaran televisyen yang ganas bagi menentukan kesan ke atas tingkah laku agresif. So di sini adakah pendedahan kepada siaran-siaran televisyen yang ganas, maksudnya movie-movie ataupun apa-apa siaran televisyen yang menunjukkan keganasan, movie tentang pembunuhan dan sebagainya, yang cerita yang ganas-ganas dan sebagainya, nak tengok kesan dia ke atas tingkah laku agresif penonton itu sendiri. Adakah siaran yang ganas ini, menonton siaran ganas penyebab kepada tingkah laku agresif? Maka dia bagi dua kumpulan. Satu kumpulan eksperimen, yang kedua kumpulan kawalan. Kumpulan eksperimen ini didedahkan dengan siaran-siaran yang ganas. Didedahkan dengan siaran-siaran yang ganas. Kemudian kumpulan kawalan ini tidak didedahkan dengan siaran-siaran yang ganas. Didedahkan dengan mungkin drama-drama yang biasa, movie-movie yang biasa, romantik, romance dan sebagainya. Yang eksperimental ni diledahkan movie yang banyak trailer dan sebagainya, agresif. So at the end, selang masa tertentu, dia ukur tingkah laku agresif. Dengan andaian kumpulan eksperimen ini lebih agresif daripada kumpulan kawalan selepas menjalani satu tempoh nonton beberapa buah filem. Kemudian subliminal exposure to stimuli to determine effect on symptoms. Pendedahan yang kecil, subliminal, pendedahan yang kecil, diambil yang kecil saja terhadap rangsangan bagi menentukan kesan pada simptom-simptom tertentu lah. Boleh faham kat ni? Boleh Ustaz. Boleh. Boleh Ustaz. Experimental research, manipulate the variable
thought to be a cause. Dia memanipulasi pemboleh ubah yang difikirkan menjadi penyebab. Call the independent variable. Jadi pemboleh ubah yang dimanipulasi itu dinamakan sebagai independent variable, iaitu pemboleh ubah bebas. Sebab dia dimanipulate, dia bebas lah. Dan independent variable ini dikatakan sebagai penyebab. Diandaikan sebagai penyebab. Contoh, for example, violent versus non-violent TV. Experimental group watches violent TV, control group watches non-violent TV. Boleh faham Saya dah cerita tadi. So everything constant except the cause. Semuanya sama kecuali penyebab saja. So random assignment to control third variable. Jadi dia melalui proses pengagihan secara rawat, random assignment. To control, untuk mengawal pemboleh ubah ketiga yang tidak diingini ataupun yang tidak diperlukan dalam kajian ini, ataupun yang tidak diingini memberi sebab menjadi penyebab yang tidak disedari dalam kajian ini. Jadi untuk mengawal pemboleh ubah yang kita tak nampak, yang tidak disengajakan ini muncul dan mengganggu proses kajian ini, dia menjadi sama ada moderate ataupun moderator dalam kajian ini, maka dia perlu dikawal dengan kita mengagihkan responden-responden itu secara rawat ke dalam kumpulan eksperimen dan juga kumpulan kawalan. Dengan andaian dia mewujud jadi kumpulan yang seimbang. So does the effect or dependent variable change? Jadi akhirnya kita tengok adakah pemboleh ubah bersandar dependent variable tadi berubah sebagainya. Sama ada dalam kumpulan eksperimen ataupun kumpulan kawalan. So andaian tadi kita mengandaikan kumpulan eksperimen lebih ganas ataupun lebih agresif banding dengan kumpulan kawalan. So method in personality research, case study and psychobiography. Case study, psychobiography. Apa dia case study? An intensive investigation of a single individual. Kajian secara intensif terhadap individu, single, solo. Clinical observation of one person. Pengamatan secara klinikal ke atas seseorang. Ini psychobiography. The application of a personality theory to the study of an individual's life. Dia mengaplikasikan satu teori personality untuk mengkaji to the study terhadap kajian kehidupan seseorang individu. So theoretical emphasis lah, tekanan secara theoretical. Baik. Kemudian eclectic, secara eclectic. Eclectic ni digabung, combining ideas from a variety of theories. Apabila kita sebut eclectic dalam melaksanakan kajian ataupun melaksanakan sesi-sesi kaunseling ataupun klinikal, orang kata guna kaedah apa, guna teori apa. Kalau dia cakap dia guna eclectic, maksudnya dia menggabung ataupun dia menggabung beberapa teori dalam kerja-kerja sesi kaunseling itu. Dia tak stick dengan satu teori saja. Ini memerlukan kepakaran yang tinggi dalam beberapa teori kaunseling ataupun psikologi. Accepting symbolic interpretation of dreams, psychoanalytic, can also affect
of reinforcement on behavior learning. Maksudnya di sini dia menggunakan dalam dia merawat klien itu tadi, okay, dia menggunakan dua teori. Okay, satu teori psychoanalytic, okay, satu teori teori behavior, behavior learning, teori tingkah laku dan teori psychoanalytic. Jadi dia mengambil kira penafsiran mimpi dan psychoanalytic yang diceritakan oleh klien tadi. Kemudian dia juga mengambil kira, okay, kesan peneguhan terhadap tingkah laku tadi. Kesan peneguhan terhadap tingkah laku tadi, teori kognitif lah, kan? Campur. Boleh faham? Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Kemudian paradigm. Paradigm. So on one theory or many, eclecticism and the future of personality theory, paradigm. A basic theoretical model shared by various theories and researchers. Paradigm ini adalah satu pandangan ataupun nilai baru. Nilai. Jadi bagi itu a basic theoretical model. Asas model teori yang dikongsi oleh banyak ahli-ahli teori dan juga shared by various theories and researchers. Bentuk satu paradigm, satu paradigma baru, satu idea baru, pandangan baru, pegangan baru. Example behavioral perspective, perspektif tingkah laku, perspektif humanistik, perspektif evolutionary. Kalau kita tengok Kimball's analysis of scientific versus humanistic psychology. Kalau kita tengok scientific culture, humanistic culture, research setting, tempat kajian itu, laboratory lah, scientific culture. Kalau kita tengok budaya saintifik, research setting dia, tempat kajian dia adalah lab. Kalau budaya kemanusiaan, field study and case study, kajian lapangan dan juga kajian case, bukan duduk dalam makmal. Kemudian generality of laws, nomothetic, ideographic. Nomothetic, dia tengok ambil bacaan reading dan sebagainya, pengukuran dan sebagainya. Kalau humanistic culture ni lebih kepada ideografi, biografi dan sebagainya, ceritaan, uraian dan sebagainya. Teks, dokumen-dokumen dan sebagainya. Level of analysis, elementism, holism. Jadi saintifik ni dia tengok elemen-elemen, juzuk-juzuk tertentu untuk dianalisis. Kalau humanistic culture ni dia tengok holistic, keseluruhan. Scholarly values, nilai kesarjanaan dia, saintifik. Ni nilai kesarjanaan humanistik lah, kemanusiaan. Source of knowledge, sumber pengetahuan dia. Observation, kalau dalam makmal dia buat pemerhatian. Kalau humanistic culture ni lebih kepada dia pandangan, intuition, gerak hati, rasa dia macam mana. Habis untuk chapter 1. So, kita sambung minggu depan insyaAllah. Sebelum tu, sorry, saya tak share lagi ke? Ni, Tak share tak Google Form? Google Form sekejap.
Okey. Dah share dalam tu sambil-sambil tu, sambil-sambil isi kehadiran sila onkan kamera macam biasa. Onkan kamera.